Ngam tak? Ngam. Penuh gambar? Penuh. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabi rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bara Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkin wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pega, Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita, pengajian hadis hadis kursi. Dan kita masih lagi dalam pembahasan amal ma'ruf nahi munkar, hadis berkenaan amal ma'ruf nahi munkar, insya-Allah. Baik.
Hadis malam ni hadis muka surat 85, tajuknya hamba yang tidak melaksanakan nahi mungkar akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ke depan? Terbang-terbang dia punya kita. Okey. Baik. Okey tak jalan? Kita tengok. Okey. Baik, hamba yang tidak melaksanakan nahi mungkar akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah Ta'ala la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqulu ma mana'aka izra'aital munkara antun kirahu. Persoalan. Allah Ta'ala sebut, dia kata ma mana'aka izra'aital munkara antun kirahu. Faiza lakana Allah 'abdan hujjatahu qala ya rabbi rajautuka, ya rabbi rajautuka. Wa fi riwayatin di Ibni Hibban wasiktu bika wasiktu bika wa fariktu minan nas. Baik. Maksudnya hadis ini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqul, inna Allah Ta'ala la yas'alul 'abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan bertanya ataupun menyoal akan hamba-hamba yang dikenaki yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yaqulu, sehingga dia berkata ataupun Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka izra'aital munkara an tunkiruh. Apa yang menegah akan engkau, apa yang menghalang engkau is di ketika ra'aital munkara, engkau melihat kemungkaran, antun kiruh, bahawa kamu menegur akan dia. Maksudnya kenapa kau tak tegur? Bila kamu melihat sesuatu kemungkaran, kemaksiatan, kemaksiatan ataupun benda-benda yang tak eloklah, yang haram daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa engkau tak tegur, kata Allah? Kenapa engkau berdiam diri sahaja? Faiza lakanallahu 'abdan hujjatahu qala ya rabbi rajautuka. Maka apabila Allah Ta'ala membisikkan hujahnya ataupun mengajar ataupun menyebutkan hujahnya kepada hambanya tadi, lalu berkatalah hamba dia, ya Rabb, wahai Tuhan, kan, rajautuka, pengharapanmu yang aku perlukan. Ya Allah Tuhanku, pengharapanku, engkau lah yang aku mohonkan. Maksudnya tak buat kerja tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kat dunia tak buat kerja, duduk aja kan. Yang penting makan cukup, minum cukup, kan, tempat tinggal selesa, dan sebagainya lah. Itu yang dipentingkan. Jadi tugasan amal ma'ruf nahi munkar tu diserahkan orang lain, diserahkan pada orang lain. Dia tak nak pikul, kan, tugasan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh berhujah di hadapan Allah. Jadi yang diharapkan pada Allah iaitulah rajau tuka, aku mengharapkan pengharapan daripada-Mu ya Allah. Tapi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat di Ibni Hibban, daripada Ibni Hibban, wasiktu bika. Pemaksud wasiktu bika, aku percaya denganmu ya Allah. Wa fariktu minan nas, dan aku takut kepada manusia. Dia takut pada manusia, rupa dia. Dia tak takut pada Allah. Tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia takut pada manusia, tak takut pada Allah Ta'ala, jadi dia tak naklah buat kerja amal ma'ruf nahi munkar ni. Dia serahkan benda tu kepada orang lain.
Serahlah kepada penguasa, serahkanlah pada imam-imam, serahlah pada jawatan kuasa masjid, ya. Serahlah kepada pihak polis dan sebagainya. Jadi tugas dia apa? Tak ada tugas apa-apa, duduk je kan. Macam tu. Jadi kita kena mainkan peranan lah. Main peranan setakat mana yang kita boleh lah. Mana-mana yang bukan daripada bidang kuasa kita, janganlah kita buat. Serahlah pada pihak berkuasa. Tapi untuk step permulaan tu, kan, kita lah yang kena mencari maklumat-maklumat tu untuk diserahkan pada pihak berkuasa, penguasa dan sebagainya, supaya mereka itu boleh melaksanakan. Sebab pihak berkuasa ni mereka bertindak atas pengaduan. Tidak ada aduan, mereka tak bertindak apa-apa. Jadi perlukan aduan lah daripada masyarakat, daripada kita semua, kita adulah benda tu. Kalau kita dah adu, tak diambil tindakan, bukanlah salah kita, salah pihak berkuasa pula dah. Macam tu. Jadi besok tuan-tuan, rupa-rupanya kita besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ditanya oleh Allah Taala. Ma mana'aka izra'atal munkara al tunkiruhu. Apa yang menegah engkau, kan, ketika engkau melihat sesuatu kemaksiatan, kemungkaran, engkau tak tegurlah, kau tak cegah benda tu. Kenapa tak tegur? Jadi masing-masing senyaplah, tak boleh buat apa. Di hadapan Allah Ta'ala tunduk je tu kan. Jadi kalau kita ada buat kerja, walaupun tak banyak sekalipun ada, kita buat kerja. Ada buat kerja kan. Jadi sekurang-kurangnya kita ada jawapan lah. Ada hujah lah besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Macam tu. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia ditangkap oleh Namrud dan juga bala tenteranya kerana merosakkan segala patung-patung yang disembah oleh kaum Namrud dah. Jadi maka setelah ditangkap dan didakwa dan didapati bersalah lah pada Namrud lah, didapati bersalah lah. Jadi diperintahkan supaya dibuat unggun api yang besar. Unggun api yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam tu. Jadi unggun api sangat besar lah. Kalau setakat orang kata pakai beldi ya, memang tak boleh lah kita nak padam kebakaran tersebut. Dan riwayat pula menyatakan ketika Nabi Ibrahim kan nak dibakar itu, dia terpaksa menggunakan penjani. Penjani ini alat pelontar untuk melontar Nabi Ibrahim tu supaya masuk ke dalam api yang besar menggunung itu. Macam tu. Riwayatkan tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim dah dibakar dalam api itu, ada seekor burung lah. Ada seekor burung kan. Jadi burung itu dia kan berusaha lah untuk memadamkan api itu dengan menggunakan paruh dia. Menggunakan paruh ni lah. Dia ambil air kan dan dijeruskan pada api itu. Kalau dari segi logik akal kita, seolah macam perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia lah. Kerana api yang sangat besar. Burung bangsa mana pun, kemudian ambil pula air menggunakan paruh dia dan dijeruskan pada api itu. Lalu ditanyakan kepada burung itu, wahai burung, apa yang kamu lakukan ini? Ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Maka burung itu kata, janganlah kamu menganggap perbuatan ini sia-sia. Sekurang-kurangnya besok aku ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala besok tanya pada aku, apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan hamba-Ku Ibrahim? Apa yang kamu lakukan? Jadi yang tak buat apa-apa tak boleh nak jawab. Jadi burung tadi walaupun hanya sekadar menggunakan paruhnya untuk memadamkan api, jadi sekurang-kurangnya dia ada jawapan lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Jadi kita janganlah jadi besok di hadapan Allah Taala tak ada jawapan apa-apa. Kalau seandainya kita berhujah di hadapan Allah Taala, Allah Taala tanya kita, apa yang kamu telah lakukan untuk mencegah sesuatu kemungkaran di tempat kamu?
sesuatu kemaksiatan di tempat kamu, di dalam qaryah kamu, daerah kamu, kamu tahu benda tu salah, tapi kamu tak lakukan apa-apa. Faham tak? Jadi kita ambil tiba ke situlah tuan. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Sa'id, beliau berkata, qala Rasulullah, la yahkir ahadukum nafsahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yakiru ahaduna nafsahu? Qala yara amran lillahi alaihi fihi maqalun. Summa la yakulu fihi fayaqulu Allah azza wa jalla lahu yaumil qiyamah ma mana'aka an taqulu fi kaza wa kaza. Ma mana'aka an taqulu fi kaza wa kaza. Fayaqulu khasyatun nas. Fayaqulu fa iyya kunta haqqa an takhsha. Fa iyya kunta haqqa an takhsha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga, sama dengan hadis di atas juga, dia lain, lafaznya lain sikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia kata, la yahkir ahadukum nafsahu. Janganlah salah seorang kamu menghina akan dirinya sendiri. Janganlah salah seorang kamu itu menghina akan dirinya sendiri. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa yakiru ahaduna nafsahu? Bagaimana seseorang itu menghina akan dirinya sendiri? Pelik kan soalan ni? Macam mana seorang itu boleh menghina dirinya sendiri? Nabi kata, jangan kamu hina diri kamu sendiri. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kita boleh hina diri kita sendiri? Kaifa yakiru ahaduna? Qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yara amran lillahi alaihi fihi maqalun. Summa la yakulu fihi fayaqulu Allah azza wa jalla lahu yaumil qiyamah. Baginda bersabda, dia melihat suatu urusan milik Allah dan dia perlu katakan padanya, maknanya berbentuk suruhan kepada makruf dan cegahan kepada mungkar, kemudian dia tidak berkata apa-apa. Summa yaqulu bih, kemudian dia tak berkata pada apa-apa. Nabi kata, yara amran lillahi alaihi fihi maqal. Dia melihat sesuatu perkara dalam urusan Allah, yang mana dia mesti berkata sesuatu demi untuk mencegah sesuatu kemungkaran itu. Summa la yaqulu bih, kemudian dia tak berkata apa-apa. Senyap kan, tak cakap apa-apa. Fa yaqulu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala tuan besok pada hari kiamat berkata, ataupun Allah Taala berfirman, ma mana'aka an taqula fi kaza wa kaza. Apa yang menegakkan kau daripada bahawa kamu berkata demikian. Apa yang mencegah kau daripada berkata sesuatu lah dalam bentuk amal ma'ruf nahi munkar? Apa benda yang kamu dah cakap? Sedangkan kamu melihat perkara itu, kemungkaran itu, kemaksiatan tersebut. Fayaqulu lahu, berkatalah hamba tadi, khasyatun nas, aku takut kepada manusia. Dia tak cakap benda baik tadi, dia tak nak cegah muka. Kenapa? Takut pada manusia. Nanti kalau manusia tu tahu kan, mungkin dia akan kena tindakan. Mungkin dia akan diheret ke mahkamah dan sebagainya. Ataupun mungkin orang membenci dia, orang marah dengan dia, orang lontar cat rumah dia, orang bakar rumah dia dan sebagainya kan. Jadi dia buat itu. Jadi dia tak buat kenapa? Khasyatun nas, kerana takut pada manusia, bukan takut pada Allah. Fayaqulu, lalu Allah Taala pun berfirman, fa ya kunta haqqa an takhsha. Maka padakulah sepatutnya engkau lebih berhak engkau takut. Kata Allah Taala, sebenarnya pada akulah sebenarnya
yang kau ni semua lebih layak takut, bukan takut pada manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi hadis ni tuan merupakan satu hadis peringatan lah pada kita. Peringatan pada kita, maknanya mesti kita buatlah amal makruf nahi munkar, walaupun tak banyak, sikit. Mungkin sikitlah pada sisi pandangan manusia, tetapi pada sisi Allah Taala tu besarlah benda tu. Betul? Dan Al-Quran pun banyak sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Naklah kamu menjadi satu kaum ataupun satu kumpulan yang mengajak perkara makruf dan juga mencegah daripada perkara-perkara kemungkaran. Mencegah kepada perkara kemungkaran. Cuma zaman sekarang kita fahamlah. Zaman sekarang ni kita lihat perkara-perkara kemungkaran ini, perkara kemungkaran ini kadang-kadang mereka itu lebih bersistem lah. Mereka bergerak secara berkumpulan, bersistem, berteknologi dan sebagainya. Disebabkan mereka menggunakan teknologi. Zaman sekarang kan skamer kan macam-macam kan. Mereka lebih lagi bijak daripada kita lagi. Dia tahu tuan-tuan ni banyak duit kan. Dia tahu ni siapa ni yang banyak duit ni kan. Ni APF nak keluar ni. APF nak keluar ni banyak duit orang ni kan. Jadi dia lah mulalah main keperanan tu. Itu sebabnya kan kita orang yang mencegah kemungkaran pula mestilah bersistem juga. Macam mana orang buat maksiat mereka buat tu secara teratur, bersistematik kan, berkumpulan kan, tersusun dia punya gerakan dia kemungkaran tu. Itu juga orang yang nak cegah kemungkaran mesti juga tersusun gerak kerja yang kita nak buat. Kalau gerak kerja kita tak cekap, tak teratur kita buat, jadi kemungkaran tu dia berleluasa lah. Dia kata muat kuasa pun tak lewat apa. Satu lagi suapan lah, suap. Kena suap kan. Jadi muat kuasa kena suap kan, orang yang cegah kemungkaran kena suap, dapat rasuah sana rasuah sini. Boleh banyak rasuah hanya mementingkan diri sendiri saja, jadi susahlah kita nak mencegah kemungkaran itu. Betul tak? Jadi maknanya mesti adalah mana penguatkuasa mestilah buat itu perkara itu dengan secara telus. Telus dan amanah, dengan amanah yang diberi pada mereka. Dan kita ni orang awam ni kena bantulah. Bantu mereka supaya ada juga peranan kita dalam konteks mencegah kemungkaran itu. Macam tu. Baik. Jadi apakah yang menghalangmu untuk mengatakan sekalian-sekalian? Dia menjawab, takut pada manusia. Allah Ta'ala berfirman, sepatutnya padaku sahajalah engkau berhak untuk takut. Masya Allah. Jadi apakah kesimpulan daripada hadis ini? Setiap orang Islam mestilah mempunyai sensitiviti dan tanggungjawab untuk mencegah kemungkaran. Nampak? Mesti kita ada sensitif lah, peka lah terhadap persekitaran kita lah. Kita tahu tempat kita ada kemungkaran. Adanya orang kata orang berkhalwat, lelaki perempuan berkhalwat dalam satu rumah. Jadi wajiblah kita mengadulah pada pihak berkuasa ataupun kita sendiri yang pergi tangkap. Tangkaplah orang itu kan, bawalah ke balai polis sebagainya, panggillah kuasa, boleh tangkap dulu. Kemudian mempelajari cara teknik yang berkesan serta berhikmah dalam memberi teguran kepada orang lain. Jadi dalam kita mencegah kemungkaran mesti ada teknik dan cara-cara dia, psikologi lah. Yang kita main hantam aja. Bila kita main hantam je, akhirnya kita yang kena dakwa sendiri. Nampak? Kita menceroboh masuk ke dalam rumah dia kan. Gitu. Kemudian mengutamakan pandangan Allah Ta'ala semata-mata dalam setiap amalan sebagai usaha menghilang sifat tidak berani untuk mencegah kemungkaran tadi. Nampak tak? Jadi mesti mengutamakan pandangan Allah dalam setiap amalan kita supaya kita ada sifat berani lah. Berani untuk mencegah dan menegur kemungkaran tadi. Kalau kita tak berani seseorang, pergi secara berjamaah lah.
secara berkumpulan. Jangan duk pergi seorang. Kalau pergi seorang kan tuan pula dikelutu dipukul kan. Jadi pergilah ramai-ramai lah secara berjemaah dan secara gerakan yang tersusun lah macam tu. Baik. Sebenarnya kita masuk hadis yang kedua pada malam ini, hadis dalam kitab jihad, dalam bab jihad pula. Hadis dalam bab jihad. Riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ajiba rabbuna min rajulaini." Ajiba rabbuna min rajulaini, rajulun sara min wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa alihi ila shalah. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Unzuru ila 'abdi. Unzuru ila al-'abdi sara min firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa alihi ila salatihi. Ragbatan fima indi." Ragbatan fima indi. Wa syafaqatan mimma indi. Wa rajulin ghaza fi sabilillah wan hazaman nas wa alima ma alaihi fi inhijami wa ma lahu fi ruju' wa raja'a hatta uhriqa damuhu fayaqulu Allah lil malaikatihi unzuru ila 'abdi raja'a raja'an fi ma indih wa syafaqatan mimma indih hatta uhriqa damuhu hatta uhriqa damuhu. Kama qala Rasulullah SAW. Baik. Hadis seterusnya diriwayat daripada Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda. Qala, berkata ia, ajiba rabbuna min rijlaini. Allah Taala kagum. Allah Taala kagum ataupun takjub dengan dua orang laki-laki. Ada dua lelaki tuan-tuan, Allah Ta'ala takjub pada lelaki itu. Mana dua lelaki itu tuan-tuan? Rajulun sara min wita'ihi walihafihi min baini hibbihi wa ahli ila shalah. Pertama, lelaki yang bangun daripada tempat tidur dia. Lelaki yang bangun daripada tempat tidur dan selimutnya dalam kalangan orang-orang yang dikasihinya dan keluarganya untuk menunaikan solat. Untuk menunaikan solat. Ini waktu bila tuan-tuan? Tengah malam lah. Tengah malam lah. Tatajafa junubuhum anil badayi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Syadah kan? Mereka itu menjauhkan lambung mereka, tempat tidur mereka. Menjauhkan lambung daripada tempat tidur mereka. Untuk bangun malam beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kan khusyuk, takut dan juga mengharapkan dan pahala Allah Ta'ala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'u kan berdoa khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam keadaan berdoa tu dia mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa dia serta dalam keadaan takut dia pada Allah Ta'ala. Dan setengah daripada harta yang mereka berikan Allah Ta'ala bagi pada mereka itu, mereka infakkan pada Allah Ta'ala di waktu siang lah. Waktu siang. Dan Allah Ta'ala juga sebut wa minal laili fatahajjal bihi nafilatal lak. Dan setengah daripada malam tu naklah kamu bangun mengerjakan sembahyang malam lah, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, sebagai satu ibadah sunat kepada asa ayyab'asallahu maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti akan membangkitkan kamu pada hari kiamat berada dalam makam yang terpuji. Baik, seterusnya kita sambung pada hadis tadi. Fayaqulu Allah Azza wa Jal, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, unzuru ila abdi sara min firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahdi ila shalah ragbatan fima indi wa safaqatan mimma indi. Allah Ta'ala pun berkatalah, berfirmanlah, unzuru ila abdi, tilitlah kepada hamba-Ku itu. Pandanglah kepada hamba-Ku itu. Sara min filasi, sesungguhnya dia telah bangun
Bangun waktu malam meninggalkan tempat tidurnya, kemudian meninggalkan selimut dia, kemudian dia meninggalkan orang-orang yang dia kasih dan dia sayang, wa ahlihi, dan ahli keluarganya, ila solah untuk mendirikan sembahyang. Ila solah untuk mendirikan sembahyang. Ragbatan fima indi. Hal keadaan dia tadi kan menginginkan apa yang ada pada sisiku, kata Allah. Maknanya ganjaranlah berbentuk pahala dari syurga. Wasafaqatan inna indi. Di samping itu takut pada apa yang ada di sisiku, iaitu berupa neraka. Wasafaqatan, mana takut pada apa-apa yang terdapat pada sisiku, iaitu azab neraka jahanam. Itulah lelaki pertama lah. Lelaki pertama. Jadi Allah Ta'ala takjub. Baik. Yang kedua, rajulun ghaza fi sabilillah. Lelaki yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wan hajaman nas. Kemudian tiba-tiba berundurlah manusia daripada medan perang. Wa alima ma alaihi fil inhizam, dan dia mengetahui akan balasan-balasan terhadap orang-orang yang berundur dalam medan perang. Dia tahulah apakah nasib yang akan menimpa orang-orang yang berundur daripada medan perang akibat pengunduran tadi. Wa ma lahu fi rujuk. Kemudian lalu dia wa ma lahu fi rujuk, dan tiada baginya daripada kembali. Mana ganjaran yang akan diperolehnya apabila kembali. Dia tahulah ganjaran yang akan diperoleh apabila kembali. Paraja'a hatta uhriqa damuhu, maka lalu dikembali sehinggalah dia terbunuh di medan perang. Sehingga dia terbunuh di medan perang tadi. Dia kembalilah tengok kawan dia cabut Ca'alibut, Ca'alibut. Cabut. Cabut lagi pada peperangan. Takutlah. Sebabnya nak pergi medan perang mestilah orang yang berani. Orang berani dan orang dah latih menembak. Kalau nak pergi medan perang, tapi tak pernah berlatih menembak, tak pernah pegang senjata, macam mana nak pergi medan perang? Kan? Itu sebabnya orang nak menjadi tentera, nak jadi askar ke, mesti masuk berlatih dulu. Berlatih, berkawat, kan, training, kan, berjalan dalam hujan, berenang dalam air, kan, panjat pokok, hidup survival dalam hutan, kan, belajar menggunakan senjata, macam-macam lah senjata kan, dia kena tahu lah. Buka senjata, ni buka senjata tahu, pasal senjata tahu, payah juga. Buka senjata tahu, pasal senjata tak kerti. Salah, musuh datang, bam, ditembak. Kan? Jadi mestilah tahulah, buka senjata, pasang senjata dan sebagainya, barulah orang itu akan dipilih lah untuk menjadi tentera kan, askar. Menjadi polis mestilah masuk training, latihan dahulu. Tak masuk latihan macam mana? Berhadapan dengan yang realitinya. Macam polis kan berhadapan dengan penjenayah yang pakai senapang, pakai pistol. Sedangkan kan dia polis pakai pistol pun tak tahu. Kan? Macam mana nak berhadapan dengan penjenayah? Nampak? Baik Jadi dia tahu ganjaran yang keperoleh apabila dia kembali ke medan perang. Lalu dia kembali ke medan perang, lalu dia pun terbunuh. Fayaqulullah ta'ala lil malaikatihi, lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada para malaikatnya, unzuru ila abdi raja'an fima indi wasafqatan fima mimma indi ata uhri qadamuhum. Maka Allah Ta'ala berkata pada para malaikat, wahai malaikatku, tiliklah kepada hamba-Ku itu, pandanglah kepada hamba-Ku itu, yang mana dia kembali kerana berharap kepada apa yang ada pada sisiku, mana berupa nikmat syurga, dan dia takut apa yang ada pada sisiku, mana berupa azab neraka. Hatta uhriqa damuhu, sehingga
mengalir mengalir darahnya ataupun terbunuhlah. Mengalir darah ataupun terbunuh ataupun dia mati syahid di medan perang, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi Allah Taala tadi, tuan-tuan, dia takjub, kagum kepada dua orang hamba tadi. Tapi syaratnya satu je. Syaratnya dia buat tadi ikhlas kepada Allah Taala. Ikhlas kerana Allah. Kalau dia buat tidak ikhlas pada Allah, kan tak ada guna jugalah. Kan? Apa saja amal-amal kebajikan ni mesti dibuat dengan ikhlas kepada Allah. Kalau tak ikhlas dengan Allah, maka kita tak akan terima Allah Taala amalan kita. Jadi sia-sialah mati dalam medan peperangan dan sebagainya. Baik, faham kan? Kemudian diriwayatkan daripada Umarah bin Zakarah. Ada sambungan lagi. Bila berkata sami'tu Rasulullah sallam yaqul innallaha azza wa jalla yaqul inna 'abdi kulla ibadiya allazi yazkuruni wa huwa mulakin kirnuhu, yakni indal kitab. Artinya saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam yaqul, berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna abdi kulla abdi, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benar hambaku, iaitulah allazi yazkuruni, iaitulah orang-orang yang mengingati aku ataupun menyebut akan aku, wa huwa mulakin kirnahu, padahal dia sedang bertempur dengan musuh. Wa huwa mulakin kirnuhu, padahal dia sedang bertempur dengan musuh. Yakni indal kitab, yakni ketika dalam peperangan. Ketika dalam peperangan. Sebenarnya dalam peperangan tu pun boleh kita menyebut Allah. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dalam peperangan peperangan Badar. Dalam peperangan Badar para malaikat membantu sahabat-sahabat dan juga baginda Rasulullah SAW untuk membunuh tentera-tentera musyrikin Mekah. Kerana jumlah tentera Islam masa itu tak ramai. Jumlah tentera Islam berapa, tuan-tuan? 313. Tentera kafir berapa? 1,000. Maknanya 3 kali ganda kan? 3 kali ganda jumlah dia. Macam tu. Kalau ikut logik akal memang tak boleh nak menang lah. Tapi menang. Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada tentera Islam. Serta dibantu oleh para malaikat. Malaikat-malaikat yang turun daripada langit. Tuan-tuan, bantu tentera Islam. Alhamdulillah. Kan? Kenapa? Kerana masa tu orang Islam dia berjuang betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjuang tidak kerana Allah Taala, maka sudah tentu tidak mendapat kemenangan daripada malaikat. Bantuan malaikat tak ada. Dalam peperangan Uhud kita tengok kan, ada di kalangan para sahabat tadi tidak berperang. Kan? Tidak ikhlas kerana Allah Taala. Mereka turun memungut harta rampasan perang. Sedangkan Nabi meminta supaya mereka itu bertahan di bukit Uhud. Jangan turun dulu. Tak? Jadi mereka bila nampak harta rampasan perang tu kan di depan mereka, mereka lalu meninggalkan posisi mereka. Sedangkan itu bukan arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya ramai tentera Islam yang terbunuh, mati syahid lah. Kat situ pula kelebihan nak bagi tahu pada kita tentang mati syahid para sahabat dalam peperangan itu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u rajulu akhizan biyadil rajuli fayaqulu ya rabbi haza qatalani fayaqulu Allah ta'ala lahu lima qataltahu fayaqulu qataltahu litakuna izzah laka fayaqulu fa inna hali wa yaji'u rajulu akhizan biyadihi rajuli fayaqulu inna hadza qatalani fayaqulu Allah lahu lima qataltahu fayaqulu litakuna izzatu li fulanin fayaqulu innaha laysat li fulanin fayabi'u
bi ismi. Fayabi'u bi Baik. Hadis yang seterusnya yang ada kaitan dengan hadis juga, hadis ini terima daripada Abdullah ibni Mas'ud pula. Daripada Nabi SAW. Qala berkata ya jaji'u rajulu akhizan biyadi rajuli. Datanglah nanti suatu hari pada hari kiamat, seorang laki-laki itu dia akan memegang tangan seorang lelaki yang lain. Pada hari kiamat, seorang lelaki datang memegang tangan lelaki yang lain. Lalu dibawalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqulu, maka berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, haza qatalani. Inilah lelaki yang membunuhku dulu. Dia kata, inilah lelaki yang membunuh aku dahulu kat dunia dulu. Fayaqulu wa ta'ala lahu, maka Allah Ta'ala pun berfirmanlah kepadanya, lima qataltahu, kenapa kau bunuh dia? Allah Ta'ala tanyalah pada lelaki yang ditarik tangan itu, kenapa kau bunuh dia? Mana si A menarik tangan si B, bawa dia pada Allah Ta'ala. Maka si A kata, si B ni membunuh aku dulu di dunia. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada si B, kenapa kau bunuh dia ketika hidup dalam dunia? Lima qataltahu, fayaqulu qataltuhu litakuna izzatul laka. Aku bunuh dia supaya bahawa kemuliaan itu semuanya menjadi milik engkau, ya Allah. Aku bunuh dia supaya semua izzah, kemuliaan itu adalah milik engkau, ya Allah. Makna dia bunuh orang itu dulu, lelaki itu, kerana Allah. Dia bunuh kerana Allah. Maksudnya peperangan lah. Dalam perang dulu dia bunuh lelaki itu, jadi bunuh kerana Allah. Litakuna izzatul laka. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala pun berfirman, fa innaha li, maka sesungguhnya ia bagiku. Sesungguhnya ia, mana kemuliaan itu ialah milik aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Kemudian tuan, wa yaji'u rajulu akhizan biyadi rajuli. Kemudian datang pula lelaki lain membawa ataupun menarik tangan seorang lelaki yang lain pula. Sisi pula datang. Dia tarik tangan Sidi. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, inna haza qatalani. Kemudian berkata lelaki itu, bukan Allah Ta'ala firman, dia lelaki itu cakap lah, inna haza qatalani, sesungguhnya lelaki ini telah membunuh aku ketika hidup dalam dunia. Sama juga tadi. Mana Sisi tarik tangan Sidi. Kemudian Sisi kata, sesungguhnya Sidi ini membunuh aku dulu ketika hidup di dunia. Dia bunuh aku. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman lahu baginya, lima qataltahu, kenapa engkau bunuh dia? Allah Ta'ala pun berfirmanlah pada Sidi, wahai Sidi, kenapa engkau bunuh Sisi? Fayaqulu, lalu maka dia berkata, litakuna izzatu li fulanin, supaya adalah segala kemuliaan itu bagi si fulan. Maknanya dia bunuh Sidi, bunuh Sisi itu kerana si fulan yang lain, si A. Kerana si A mungkin dia orang kata mungkin ikut perintah si A ke, kan? Ataupun mungkin dia nak bela si A ni, ataupun seseorang yang lain ni, dia nak bela dia. Jadi akhirnya dia buat benda tu kerana si seorang tadilah. Litakun izzatu li fulanin, supaya adalah kemuliaan itu bagi sefulan. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, innaha laysat li fulanin, maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia bukan bagi sefulan. Lalu dia kembali dengan dosanya membunuh. Maka Allah Ta'ala kata, innaha, sesungguhnya izzah itu laysat li fulanin, sesungguhnya kemuliaan itu bukan sefulan, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi aku, kata Allah, bukan kemuliaan kepada si fulan, mana-mana hamba. Fayabi'u bi ismihi, lalu Allah Ta'ala pun berkata, lalu dia kembali dengan dosanya membunuh akan hamba makan Sisi tadilah. Jadi dia kembalilah mendapat sesaat lah azab neraka Jahannam.
Ini contohlah, maknanya apa saja kalau kita lihat di sini, maknanya apa saja perbalahan-perbalahan yang berlaku di dunia dahulu, jadi semua besok akan dibawa hisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita memukul binatang pun besok. Di dunia kita ada memukul binatang. Kita mukul binatang tanpa hak. Sekarang dia pukul. Kan? Kita menyeksa binatang. Akhirat besok binatang tu akan datang pada kita semulalah untuk menuntut terhadap apa yang kita telah lakukan terhadap diri dia, macam tu. Kalau kita lihat manusia pun begitu. Jadi kenapa dia bunuh si B? Kenapa si B bunuh si A? Kenapa si D bunuh si C dan sebagainya? Semua besok ada apa yang dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kesimpulan daripada hadis ini, jadi berjihad ke jalan Allah Taala merupakan amalan kemuncak dalam agama Islam. Berjihad pentinglah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niat. Tiada lagi hijrah sesudah daripada pembukaan kota Mekah. Tetapi yang masih berlaku ialah jihad dan niat. Semana jihad ni masih berlaku sampai hari kiamat. Orang yang berjihad kepada Allah ialah orang yang berjuang meninggikan kalimat Allah, agama Allah, semata-mata kerana Allah, dengan diri, harta dan juga masanya. Kemudian perbuatan membunuh tanpa hak termasuk dalam sebesar-besar dosa selepas syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Jadi apa saja dalam konteks membunuh ni besok akan dibawa di hadapan Allah Taala. Pembunuhan yang pertama di dunia ialah si Habil. Si Qabil ke si Habil? Habil dan Qabil. Mana abang membunuh adik kan? Abang membunuh adik. Itu dalam kata dunia yang pertama sekali pembunuhan berlaku. Sehinggalah benda itu berlanjutanlah sampailah pada hari kiamat akan ada pembunuhan. Tak dapat dielakkan. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pengkongsian hadis malam ini, insya-Allah sebanyak akan dapat memberikan kepahaman pada kita dan juga meningkatkan pengetahuan kita, insya-Allah. Sekian. Ada persoalan, pertanyaan ada tak? Tak ada. Ambil ramai sikit tadi berapa korek lah. Kan? Ramai balik kampung kan. Yalah dah hujung tahun ni kan. Hujung tahun. Ni saya daripada Rumbau ni. Saya tak berani ikut Sungai Gadut tu. Jam. Tak berani ikut. Saya ikut rantau. Rantau ni okey sikit lah. Clear sikit jalan. Tapi kalau ikut Rembau, Pedas, Sungai Gadut, siap lah. Menapak lah tu. Gensot. Gensot tuan-tuan. Okay, habis saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa syani fataya alih wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.